Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang semuliakan tuan-tuan, para pemakmur rumah Allah SWT, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni Allah masih lagi menyayangi kita, Allah masih lagi menyayangkan usia kita dan memilih kita pada malam ni untuk duduk di dalam majlis ilmu. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, seperti biasa kita kitab Subul Salam bab jenazah, dan kita sambung hadis yang ke-88. Baik. An Buraidah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin wa sahihahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi kata apa? Al-mu'minu yamutu. Ciri orang yang mukmin yang mati adalah bi'arqil jabin, iaitulah peluh dia membasahi keningnya. Peluh dia ni basah kepada kening. Itu tanda-tanda ciri-ciri mukmin yang meninggal dunia. Itu yang dijawab tadi, yang diceritakan oleh baginda SAW. Jadi nak cerita pada kita hadis ni tentang apa? Tentang tanda orang mukmin yang mati. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna hadis ini, Nabi SAW menggambarkan bahawa cara mati yang dialami oleh orang mukmin. Baginda menjelaskan bahawa rasa sakit yang dialami adalah untuk membersihkan sakit-baki dosa-dosanya dan menaikkan lagi darjatnya. Sakit mati ni, kalau siapa tak rasa sakit, saya tak tahu lah tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Tapi kebiasaannya mati ni sakit. Mati ni sakit. Kalau kita tengok dalam hadis yang lain yang menceritakan tentang sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, katanya annaha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti. Sayyidina Aisyah kata, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika mana Nabi ni hampir wafat. Nabi nak meninggal tu, macam mana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, Sayyidina Aisyah nampak. Sayyidina Aisyah lihat. Dan wa indahu qadahu fihi ma'un. Di tepi Nabi SAW tu ada bekas air, bekas berisi air. Dan baginda buat apa? Bila ada bekas air di sebelah Nabi SAW itu, wa huwa yudkhiluhu yadahu fil qadahi. Nabi ambil tangan Nabi tu, Nabi celup dalam bekas tersebut. Kalau kita nak meninggal, kalau ada bekas, terus buat macam mana Nabi SAW buat. Ada satu bekas air, kemudian kita celup. Tak tahu lah waktu tu boleh celup ke tak boleh celup, Allahu a'lam. Bila kadang-kadang bila sakaratul maut ni, bekas air pun tak fikir lah waktu tu. Tapi kalau boleh fikir, seandainya ada rasa-rasa macam dah nak nak habis nyawa ke, ataupun dah nak kembali ke rahmatullah ke waktu tu, maka kita boleh cuba untuk laksanakan benda tersebut. Tapi tak tahulah nasib kita masing-masing. Wallahu a'lam. Ni kiranya sakit biasa. Tapi kalau mati accident tu, tak payah nak cari bekas air mana ke lah. Tak ada yang hujan aku. Kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan hujan dan sebagainya. Yang ni cerita dia mati macam seperti biasa. Mati duduk atas katil ke, mati
Waktu rasa memang rasa-rasa macam rasa macam Nabi Umar lah. Jadi Nabi SAW ada ayak di tepi Nabi. Nabi celup tangan Nabi dalam bekas ayak tu. Kemudian Nabi buat apa? Nabi sapu muka Nabi SAW. Nabi sapu muka ayak. Bekas dan tangan Nabi, di celah-celah tangan Nabi ni ada bekas ayak dia Nabi celup. Kemudian Nabi basuh muka. Nabi lap muka Nabi SAW. Nabi lap muka Nabi, Nabi sapu muka Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mendoakan, Allahumma a'inni 'alal munkarati. Allahumma a'inni 'ala munkarati. Ni doa ni bagus juga kita baca. Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi kepayahan ketika nak mati. Ataupun Nabi sebut, Allahumma a'inni 'ala sakaratil. Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi sakarat ni, kesusahan, kepayahan ketika mana nak menghadapi kematian ini. Itu doanya, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku 'alal munkarati, untuk menghadapi kepayahan ini. Ataupun kita boleh baca, Allahumma a'inni 'ala sakarati. Ini senang sikit nak ingat. Allahumma a'inni 'ala sakarati. Sakarati ni sakaratul maut tu lah. 'Ala sakarati al-maut. Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi kepayahan ketika mana nak meninggal dunia. Baik. Mungkin doa ni juga kita boleh buat kepada orang lain. Ada bekas ayak kata kan, kita celup, kemudian kita baca, kalau Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku. Tapi kalau dia, ya Allah bantulah dia, Allahumma a'innahu, Allahumma a'innahu 'alal munkarati. Ya Allah bantulah dia. Dia ni hu tu kepada lelaki. Macam Allah maghfir lahu. Hu tu kan kepada lelaki. Kalau perempuan, Allah maghfir lahu. Berarti macam kita duk baca dalam apa kita main jenazah itu, ada doa kepada jenazah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita baca Allahumma a'innahu 'ala sakarati. Ya Allah bantulah dia dalam menghadapi kematian. Itu lelaki. Kalau perempuan, Allahumma a'innahu, Allahumma a'innaha 'ala sakarati. Ya Allah bantulah dia untuk menghadapi kematian. Jadi telak muka dia dengan ayat tersebut. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak cerita pada kita tentang apa? Tentang Rasulullah ni ketika mana saat-saat hampir wafat, Nabi buat macam tu. Nabi celup tangan, kemudian Nabi sapu, Allahumma a'inni 'alal munkarati. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pasal apa kita buat macam tu? Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa untuk memudahkan ataupun meringankan seseorang itu untuk sakaratul maut. Meringankan untuk sakaratul maut. Baik. Jadi iaitu dengan berdoa kepada Allah dan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Kalau untuk diri kita sendiri, kalau kita boleh buat, okey lah. Tapi kalau untuk orang lain mungkin dia tak boleh buat dan sebagainya. Jadi kita tolong doa macam tu. Allahumma a'innahu, kalau dia lelaki, Allahumma a'innahu 'alal sakarati. Sapu ayat kat muka dia. Satu lagi, Allahumma a'innaha, kalau dia perempuan, Allahumma a'innaha 'ala sakarat. Baik. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan sekalian. Jadi sakarat ini satu benda yang sakit. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan sekalian. Jadi hadis ini nak cerita kepada kita tentang payahnya dirasai oleh Nabi SAW ketika mana hampir wafat. Sebab itulah adalah hadis yang tadi yang mula-mula kita baca berkaitan tentang orang mukmin ni sampai dia
Sakarat ni susah sangat sampai berpeluh dia punya keninnya, macam orang buat kerja. Macam itulah dihadapi oleh seseorang yang nak mati. Nabi SAW pun berlaku begitu juga. Dan Nabi SAW, baginda waktu mana Nabi wafat, baginda berada di atas ribaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga dikatakan lagi bahawa sesungguhnya sakaratul maut ini dirasai oleh semua manusia, sama ada mukmin ataupun kafir. Orang mukmin pun dia rasa sakaratul maut itu, dan juga orang kafir pun dia rasa juga sakaratul maut itu. Cuma dia ada beza dia. Para rasul yang rasa tak? Para rasul pun rasa juga, para nabi pun rasa juga sakaratul maut itu. Cuma dia kepayahan dirasai oleh orang kafir ni. Orang kafir ini dia lagi payah, lagi susah, dan juga lagi sakit. Beza. Orang mukmin ni rasa payah dah, tapi sebenarnya orang kafir itu rasanya lagi perih. Jadi sakaratul maut ni semua orang dapat rasanya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kepada hadis yang mula-mula kita baca tadi. Nabi menjelaskan tentang apa? Tentang rasa sakit yang dialami adalah membersihkan sakit baki dosa. Bila mana sakaratul maut datang kepada seseorang itu, sakitnya dah mati itu sebenarnya dia menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa, menghabiskan sakit baki dosa. Dan juga Allah SWT memberikan pahala dan juga darjat, meninggikan darjat seseorang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan lagi bahawa ketika dia sedang dalam keadaan nazak, mengalami rasa sakit yang tidak terperi hingga keningnya berpeluh. Sebab sakitnya, nazaknya seseorang itu, kening dia berpeluh dan keluarlah ruh daripada tubuhnya. Maksud dalam hadis ini dapat ditafsirkan bahawa ia merupakan gambaran tentang seseorang mukmin ketika mana mencari rezeki halal dan bersabar menanggung semua bebanan dan risiko kerana mencari hingga keningnya berpeluh kerana dia bekerja keras untuk dia bekerja keras yang dicurahkannya. Jadi orang mukmin ni kalau dia cari rezeki, dia cari sungguh-sungguh, maka dia buat kerja sungguh-sungguh, maka sampai pecah peluh. Menunjukkan apa? Tentang payahnya nak buat kerja tersebut ataupun beban tersebut. Payah, berat. Begitu juga nak mati, berat, beban dan sebagainya. Itu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita pindah kepada satu lagi hadis berkaitan dengan talqin. Hadis berkaitan tentang talqin. Baik. Hadis yang ke-89, an Abi Sa'id bin Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Daripada Abu Sa'id dan juga Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah kepada orang yang hampir mati di antara kalian dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita tengok dalam matinya yang praktikalnya la ilaha illallah, tanpa ada Muhammad Rasulullah. Dan bila mana kita nak mentalqinkan seorang, pastikan kepala dia tu angkat sikit, tinggi sikit. Paling bagusnya duduk atas ribaan. Orang nak mati tu duduk atas riba kita. Macam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meribakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang tu memang lah. Kalau isteri riba kepala suami, macam Aisyah radhiyallahu anha meribai kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau suami isteri meninggal, isteri nak meninggal, isteri dah nazak,
suami boleh talqin atas ribaan dia, alangkah baiknya. Anak-anak ke boleh riba kepala bapak dia ataupun kepala mak dia. Yang tu lebih baik. Tapi kalau tak boleh, payah aku duduk atas dalam apa orang panggil apa tu, atas katil hospital, payah juga nak riba macam mana pun tak tahu. Maka tinggikan sedikit, jangan bagi kepala ni sama dengan badan, payah. Jadi tinggikan sikit kepala, kemudian sebutlah bisikkanlah di telinganya, la ilaha illallah. Baik, pelan-pelan, tak boleh laju-laju derah-derah. Satu lagi benda yang tak kena gaya, kawan tu nak mati tu suruh kawan tu mengucap. Kawan tu sakaratul maut. Ada orang dia jenis macam tu, pak mengucap. Kita pun jadi apa macam dia ni, macam ni. Dia suruh mengucap, dia tak ajak. Kawan tu, ibu-ibu dan sekalian, bila mana seseorang itu dia sakarat. Sebab apa disebut tentang sakarat? Saya rasa saya dah bawa dah. Sakarat ini maksud dia mabuk. Bila mana seseorang itu nak mati, dia jadi mabuk tak ketahuan. Bukanlah tandanya dia ni minum arak ke tidak. Tapi sakit dia itu, nak mati dia itu boleh menyebabkan dia tak ketahuan. Dia tak ketahuan dah. Jadi bila mana orang dalam keadaan tidak ketahuan itu, maka orang yang berada di sisinya, ahli keluarga yang terdekat dia, maka dialah yang terbaiknya untuk mengajar mengucap. Kalau tak salah silap saya lah dalam kitab Furu'ul Masail, Syekh Daud Al-Fatani bab jenazah ni, bab sebenar baca, disebutkan bahawa antara yang benda yang orang yang mentalkinkan jenazah tersebut adalah ahli keluarga yang terdekat. Itu adalah lebih baik. Anak ke, isteri ke, suami ke, mereka inilah yang akan mengajarkan kalimah la ilaha illallah. Sepatutnya begitu. Dan yang tak kenanya tu seperti mana yang saya kata tadi, dia suruh orang mengucap, bapak dia mengucap, tapi dia tak mengajak mengucap. Ini yang masalah. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan nasihat. Baik, hadis ini menceritakan kepada kita Nabi SAW suruh kita buat. Nabi suruh kita ajak kepada orang yang nak mati, hampir nak mati itu, di antara kamu dengan la ilaha illallah. Baik, tuan-tuan ibu dan nasihat. Baik, mengajarkan kalimah tauhid dan kalimah syahadah kepada orang yang sedang menghadapi kematian merupakan salah satu cara untuk mengingatkan si mati tersebut dan juga bakal jenazah tersebut. Ingatkan dia. Sebab itulah di dalam surah Az-Zariyat dia bertepatan dengan firman Allah surah Az-Zariyat ayat yang ke-55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakir fa innadz-dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Dan tetap berikanlah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi manfaatnya waris yang duk mentalkinkan apa orang panggil kepada orang yang nak mati tu. Manfaatnya apa? Beri peringatan dengan bertalkin. Ini salah satu bertepatan dengan surah Az-Zariyat ayat yang ke-55. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi hukum dia apa dia? Jadi hukum mengajarkan kalimah tauhid kepada orang yang sedang dalam sakaratul maut itu adalah sunat. Sunat. Dan setiap orang yang Muslim dianjurkan melakukan hal tersebut kepada saudaranya yang sedang nazak. Setiap Muslim bila dia tengok seorang saudaranya yang telah nak meninggal dunia, hampir-hampir nyawa dah lagi tapi tak mati lagi, maka dia tu sunat dia. Kalau dia buat, dia dapat pahala. Dia pergi kepada jenazah tersebut ataupun orang yang bakal nak meninggal tersebut. Kadang-kadang contoh dia kemalangan dan sebagainya, selain daripada orang nak pergi tangkap gambar tu. Ada kadang-kadang dia tangkap gambar, dia rakam kawan tu dah
Allah nak meninggal dunia lah. Patutnya dia tinggal dulu benda gambar dia tu, dia pergi kepada kawan tu, angkat kepala ke apa ke dan sebagainya untuk mentalkinkan. Mentalkinkan sekiranya nampak macam nak meninggal dunia. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, yang tu yang dianjurkan untuk seseorang buat kepada saudaranya. Jadi ini telah disepakati oleh seluruh ulama. Benda ni sepakat, ulama kata sunat. Muslim dianjurkan untuk ajak kepada saudara dia itu talqin itu. Maka ulama semua sepakat. Jadi tujuannya adalah kerana apa? Kerana kalimat syahadat merupakan akhir daripada ucapan ketika mana meninggal dunia. Kerana kalimah syahadat dapat menghapuskan, kalimah syahadah itu dapat menghapuskan semua dosa sebelumnya serta menjadi penyebab baginya untuk memasukkan ke dalam syurga. Inilah kalimah tauhid. Kalimah tauhid ini dapat menghapuskan dosa, dan juga dapat memasukkan seseorang ke dalam syurga. Tapi dosa yang kecil lah tuan-tuan. Kalau dosa yang besar-besar ni kena bertaubat. Dosa besar banyak. Imam Zahabi itu 70 dosa besar. Kitab Al-Kabair, tuan-tuan kita dah baca kitab Al-Kabair ke, biasa mengaji kitab Al-Kabair tu ada dosa-dosa besar. Antara dosa yang paling amat berat sekali adalah dosa syirik. Syirik ni memang berat. Bila seseorang pelakunya telah melakukan syirik kepada Allah, maka dia kena bertaubat. Syirik ni macam-macam. Ada yang syirik sembah patung. Itu syirik, memang syirik kau-kaunya. Syirik yang jelas. Ada yang syirik yang jenis nak dekat-dekat sikit. Antaranya minta bantuan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat pengasih tiarah ataupun tatayur. Tiarah tatayur ni dia syirik juga. Sebab tu Nabi SAW sebut at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah ni dia umpama percaya pada sesuatu keadaan. Kalau apa katakan ibu-ibu dah sekarang, dulu arwah tok wan saya, dia bagi tahu, dia kata orang dulu dia katalah, kalau nak pergi meminang apa nak darah orang, kalau lintas saja bewok depan tu, dia kata cancel. Sebab apa? Sebab dia perempuan tu bawa malang, bawa sial, bawa sial dia kata. Jadi dia kata benda ni dulu memang dulu ni saya rasa dok lah kot. Kalau percaya lagi berat. Sebab yang tu salah satu daripada tiarah. Tiarah ni iaitulah percaya tentang satu benda itu bawa sial. Itu keadaan tersebut. Tiarah ni dilakukan sejak zaman jahiliah lagi ibu-ibu dan sekalian. Dia orang-orang dulu-dulu zaman jahiliah, depa nak bermusafir, depa akan buat apa? Depa akan ambil seekor burung. Kemudian depa lepaskan ke udara, suruh terbang. Kalau dia burung tu dia terbang, dia lek pergi belah kanan, dia terbang belah kanan, maka depa kata perjalanan musafir tu tak bawa musibah. Tapi kalau dia pilih belah kiri, dia kata akan membawa sial dan juga malang. Yang tu yang dipercayai oleh orang-orang jahiliah. Sebab itulah Nabi menjelaskan tiarah itu salah satu daripada apa orang panggil syirik kepada Allah SWT. Ini banyak lagi jenis-jenis yang lain. Percaya dengan apa yang dikata Tok Momo ubat pengasih, nak bagi orang suka kat dia dan sebagainya. Yang ni semua adalah tiwalatun syirkun. Lagi itu tangkai pun merupakan salah satu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai tangkai tu, percaya bahawa tangkai itu tidak ada gangguan ke orang, tak macam-macam lah, kira percaya pada tangkai tersebut. Yang tu merupakan syirik.
bubur gantung apa, gigi rimau ke apa ke. Ada seorang pakcik tu jemaah apa masjid juga, dia kata dulu dia pernah buat macam tu, dia kata ya Allah, dia kata mudah-mudahan Allah Taala ampun dosa, dia kata dulu dia kata buat dia tak tahu hukumnya. Jadi dia percaya dengan gigi rimau yang dia jumpa dalam hutan dulu, dia kata dia kerja masuk hutan. Jadi gigi rimau tu dia tebuk, dia gantung dekat leher sebagai tangkai. Tapi kalau dia kata dia tahu macam ni, memang ya Allah, dia kata nak taubat kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian sekalian, jadi dalam keadaan syirik ni beratlah. Jadi kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati dalam keadaan syirik ni bahaya. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian sekalian, jadi tujuan dia agar kalimah syahadah merupakan akhir yang diucapkan ketika mana meninggal dunia, dan kalimah syahadah itu menghapuskan segala dosa serta menyebab seorang itu masuk ke dalam syurga. Akan tetapi dimakruhkan memperbanyakkan talqin terhadap orang yang sedang sakaratul maut agar seseorang berkenaan tidak terganggu dan tidak merasa sempit. Dia dah ulang lah talqin tu sampai beberapa kali, menyebabkan kawan yang nak meninggal itu pun serabut dia jadi. Dia tak jadi talqin ni sekali je sebenarnya. Kalau kawan tu boleh sebut, kita pergi kat dia, kita pergi bisik kat dia, la ilaha illallah, cukup. Dia pun sebut ikut, la ilaha illallah, cukup. Dah habis Kalau pergi kat dia buat macam kita tu sopan nak tahlil tu, habis. Ada orang dia tak faham, dia bubuh buat macam buat tahlil 2 ke 3 kali. Kawan tu Allah kesian, kawan tu pun duk dia waktu tu dalam keadaan tak ketahuan, duk sakaratul maut. Bila disebut, dah sebut laju pula kata, sebut laju berulang kali, menyebabkan si mati tu akan rasa, maaf kata bahasa yang paling mudah, kita rasa macam semut dan serabut dah kot. Semut dan juga serabut. Kalau buat satu-satu, maka dia boleh ikut, dia akan tenang dan sebagainya. Yang tu yang mudahnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi makruh kalau buat macam tu, kalau ulang banyak kali. Sekali sudah memadai dan juga mencukupi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, adapun talqin sesudah mengebumikan jenazah, ni talqin juga. Talqin selepas mengebumikan jenazah, ini ada khilaf dalam kalangan ulama. Baik. Adapun talqin sesudah mengebumikan jenazah dan dilakukan di atas perkuburan, bertalqin di atas kubur, maka itu ada pertikaian dalam kalangan ulama. Yang pertama, Imam Ahmad, menurut Imam Ahmad itu tidak disyariatkan, kata Imam Ahmad, mazhab Hanbali. Jadi mazhab Hanbali mereka kata benda ini tidak disyariatkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, menurut Imam Malik itu makruh kerana ia belum pernah dilakukan oleh ulama Madinah. Imam Malik kata apa? Kalau talqin di atas kubur, maka hukumnya makruh. Itu kata Imam Malik. Mungkin tuan-tuan tunggu Imam Syafi'i kata apa pula. Baik, kita tengok ni. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu disunatkan. Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah, mereka berdua mengatakan benda itu sunat. Benda itu sunat. Jadi sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu disunatkan kerana apa? Kerana berdalilkan dengan hadis-hadis dhaif yang menerangkan tentang masalah ini, seperti mana yang diceritakan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan sekalian. Jadi kalau orang duk talqin di atas kubur tu, jangan seseorang tu dia kata bid'ah saja. Kalau dia kata bid'ah, dia kena mai pendapat ulama. Dia mai pendapat ulama. Kalau Imam Ahmad kata tadi tak disyariatkan. Imam Malik kata makruh. Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah kata sunat. Yang tu kena clear. Kalau tidak, kalau kita tak tahu,
benda ni memang dia akan jadi isu. Dia akan dimenangkan oleh mereka yang mengatakan benda ni tak boleh, benda ni bid'ah. Lagi sedap lagi dia kata benda ni sesat. Lagi sedap. Dia nak menyesat orang senang. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, kalau kita tahu kita mengaji, kita tahu hukum, maka kita buat berdasarkan apa yang kita percaya dan kita belajar. Jadi talqin ni di atas kubur sebenarnya menurut pandangan Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah, maka hukumnya adalah sunat. Dah. Kalau orang tu nak keling dengan kita kata tak hidup keling dengan aku, keling dengan Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Kalau hangpa nak keling sangat, dah kadang-kadang sampai macam tu kan. Dia tak tahulah ini masalah. Kalau dia nak buat tazkirah, dia buatlah tazkirah. Tapi bukannya semua orang boleh baca tazkirah. Khutbah pun kena ada teks. Kalau dok pi cakap tak ketahuan, satgi selawat tinggal. Satgi yang ni berapa kes dah yang kita tengok hari ni yang berlaku, yang jenis tak baca teks apa jawatan agama dan sebagainya, ataupun teks dia sendiri. Naik atas mimbar terus apa orang panggil capai tongkat, terus apa orang panggil terus khutbah. Kadang-kadang selawat tinggal. Kadang-kadang selawat tinggal. Bukan kita, kalau kita tak ada teks ni, kita kadang kita cakap apa kita tak tahu. Kadang-kadang benda rukun pun boleh jadi tertinggal. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT dan sekalian, tu ada yang kadang-kadang sampai lupa Tok Ratib lupa duduk. Di Pulau Pinang ada beberapa kes yang Tok Ratib lupa duduk di antara dua khutbah. Jadi ada macam-macam lah, tindakan sembahyang Jumaat lah, mula sembahyang Zuhur balik dan sebagainya. Jadi macam-macam kes. Jadi bila orang panggil kemampuan seseorang ni dia tak sama. Sebab itulah kadang-kadang dalam sesuatu hukum tu dia kena faham dulu baru dalil, bukan dalil dulu baru faham. Kita kena tengok kadang-kadang ada orang dia tak suka tentang talqin di atas kubur, yang tu terpulang kat dia, tapi dia kena faham bukan semua orang macam dia. Kiranya secara spontan boleh bagi tazkirah. Ada orang tak boleh. Jadi bila tak boleh, maka gunakanlah talqin itu, nasihat itu, baca talqin di atas kubur. Talqin di atas kubur pun salah satu nasihat bagi orang yang sedang hidup juga. Yang tu tadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian. Jadi ini kadang-kadang dia menjadi isu. Jadi dalam kitab Ibanah al-Ahkam Syarah Bulughul Maram ni, ataupun kitab Subulus Salam, jelaskan benda itu hukumnya sunat. Tapi ijma' tadi sepakat ulama waktu bila mana jenazah yang orang panggil menemui kematian tadi tu, jenazah kita baca la ilaha illallah. Kalau talqin lepas dikuburkan jenazah itu, maka Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah mengatakan benda itu sunat. Baik tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian. Dan dijelaskan lagi bahawa dalam kita mengajarkan kalimat tauhid ataupun kalimat syahadah, kita tidak boleh memaksa seseorang. Tak boleh paksa dan juga mendesak seseorang tersebut. Dia kena pelan-pelan. Jangan kalut, jangan desak dia, jangan paksa dia. Kerana saat itu merupakan saat yang tegang dan juga penuh dengan penderitaan. Bila orang nak mati ni kan, seperti mana kita dengar pada hadis tadi tu, dia akan rasa tegang, dia akan rasa orang panggil inilah tak tenang dan sebagainya. Jadi dalam keadaan macam tu, maka tak boleh paksa sangat-sangat. Tak boleh nak suruh jokah kawan tu ke, buat kalut kawan tu ke, dan sebagainya. Macam tadilah saya kata pak mengucap kawan tu dia tak ketahuan lah mengucap macam mana. Dia padahal dia mengucap selalu dalam tahiyat, dalam solat, tapi bila mana dalam keadaan nak mati ni, dia dah jadi gelabah, tak ketahuan lah.
Anak tu suruh mengucap, anak suruh mengucap. Kalau dia tenangkan orang yang nak mati tu, tenang dulu, dia pergi bisik pelan-pelan dengan kalimah talqin ini, alangkah baiknya daripada dia buat kalut sampai menyebabkan si jenazah tadi tu dia jadi tak ketahuan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT bermulisian, ada ketikanya desakan itu menyebabkan berubah sikap ataupun mengganggu si nak mati tadi tu. Dan perintah dalam hadis ini menunjukkan hukumnya adalah sunnah. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hadis bila mana seseorang itu boleh mengucap syahadah, maka dijelaskan bahawa faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dengan la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ini ada orang yang dia boleh talqin, dia boleh ucap syahadah waktu mana dia nak meninggal dunia itu, maka dia boleh masuk ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara benda yang boleh menjadi pengajaran kita, galakkan memperbanyakkan zikir la ilaha illallah, tahlil dan juga sebagainya itu. Baik, tentu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, fiqh yang kita kena faham dalam hadis ini, fiqh hadis ini, orang lain selain pada kaum muslimin tidak boleh diajarkan, ditalkinkan tersebut. Orang tu dia kafir. Pi talqin dia dengan la ilaha illallah. Jadi tetapi hendaklah disuruh masuk Islam terlebih dahulu. Masuk Islam terlebih dahulu apabila sebelum nyawa mereka sampai kat halqun tenggorokan ni. Ni bila sebelum tu mungkinlah waktu dia sakit tu tuan-tuan kata masuklah Islam dan sebagainya. Waktu tu dia okey ni. Ni waktu dah nak ceritanya ni, kita tidak orang panggil tak boleh ajak waktu mana kawan tu dia dah nak di hujung nyawa, di hujung tanduk dah. Yang tu tak kenalah pada orang kafir. Waktu dia sedap, dia boleh cakap dengan kita elok, kita nasihatlah dia supaya dia masuk Islam. Masuk Islam terlebih dahulu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi disuruh masuk Islam terlebih dahulu apabila nyawa mereka belum sampai ke tenggorokan. Tapi kalau dah sampai macam dah teruk dah, macam nak meninggal dunia itu, maka habislah, tak sempat. Jadi waktu dia macam okey lagi, tak nampak macam kritikal sangat tu, maka kita boleh habaq dia masuklah Islam, ucaplah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu tu mungkin okey lah. Tapi bila dah sampai nyawa, sampai ketenggorokan, itu dia beza dengan orang Muslim. Orang Muslim ni kita mudah saja pada dia, kita pergi bisik ke dia, kita talqin kat dia la ilaha illallah. Memang dia duk syahadah dah pun, memang dia orang Islam lah, tapi orang yang bukan Islam ni, itu isu dia. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu pun kena ada saksi kat tu. Kalau dia masuk Islam, adik keluarga tak tahu isu pula itu. Lagi kau nak ke bumi dia tu dengan cara macam mana? Kena ada saksi. Kalau kita seorang-seorang dia tu yang menjadi payah, agak barangkali mungkin jadi payah sebab tak ada saksi kata dia ni Islam. Cukup payah. Nak lawan ke nak ni apa semua pun dia akan jadi masalah. Saya tak tahu dari segi apa orang panggil undang-undangnya macam mana. Payah tu. Kalau waris dia sendiri saksikan apa semua, walaupun waris dia bukan Muslim, bukan orang panggil belum Islam lagi, saksikan tentang ayah dia tu dah mengucap dah syahadah, yang tu okey, clear. Tapi kalau waris dia tak tahu, kita nak pergi ambil jenazah tu nak bumi, memang jadi isu. Memang jadi isu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan saudara. Jadi orang panggil senang cerita dia, ibu dan saudara. Kadang-kadang kita nak
ajak kawan kita yang bukan Islam ni masuk Islam. Paling mudahnya waktu bila? Waktu dia sihat. Waktu dia sihat tu, promote dia tentang Islam. Cerita pada dia tentang Islam yang sebenar, yang mungkin sebelum ni dia tak tahu pun, dia dapat daripada sumber-sumber yang tidak betul. Tapi bila kita cerita kepada dia, kita orang bagi pencerahan kepada dia Islam yang sebenarnya macam ni. Ada orang kadang-kadang dia bagi orang tu masuk Islam dengan dia kata masuk Islam kena potong dulu. Kawan tu dengar kata potong tak edit tu. Patutnya bukannya macam tu. Dia fix orang mu'alaf dia tak sama macam kita. Kita kena jinakkan hati dia dulu, supaya dia tertarik dengan Islam. Bila dia tarik, dia nak buat apa pun dia tak ada masalah lah. Dia jadi ringan bagi dia untuk sembahyang dan sebagainya. Itu jadi mudah. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT. Jadi kita ringan-ringankan dia dulu, jinak-jinakkan hati mereka untuk kepada keinginan kepada Islam. Jangan ekstrim. Kalau ekstrim kan, dia ingat tak mau dia kata potong dulu, pick up 10 kali tadi semangat lah. Kata potong dulu, tak edit. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT dan sekalian. Jadi macam itulah. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT sekalian. Dan seterusnya dikatakan lagi bahawa Nabi SAW pernah menawarkan supaya Abu Talib ini untuk masuk Islam ketika mana dia sedang sebelum menghadapi kematiannya, ataupun pada waktu ketika hampir nak meninggal dunia. Dan baginda pernah melakukan hal sama kepada seorang pembantu yang masih berstatus kafir zimmi. Kafir yang tidak ada penentangan terhadap Islam dan juga sebagainya. Jadi ketika itu si pembantu sakit tenat dan membawa kepada kematian. Dan Nabi SAW datang melawat dan menawarkan supaya dia masuk Islam. Nabi tawar pada dia masuk Islam walaupun dia dalam keadaan sakit, sakit teruk dan sebagainya. Jadi Nabi tawar dia untuk masuk Islam. Itu ada pembantu Nabi SAW ataupun kafir, seorang kafir zimmi. Dan si pembantu itu dia terima tawaran Nabi SAW dan dia memeluk Islam, dan akhirnya dia selamat. Akhirnya dia selamat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan sekalian. Jadi yang paling mudahnya itu yang saya abang tadi lah. Kalau kita betul-betul nak dakwah kepada orang yang kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang bukan Islam itu untuk Islam, maka waktu dia sihat tu kita cuba jangan sampai nak orang panggil nyawa di ketenggorokan ni baru nak ucap syahadah semua tu, iaitu mungkin dia jadi kesulitan. Dia akan jadi macam-macam perihal permasalahan di kemudian hari. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian. Kemudian satu lagi hadis berkaitan tentang surah Yasin. Hadis yang ke-90, an Maqil bin Yasarin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin, rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Bacakanlah kepada orang yang menjelang mati di antara kamu surah Yasin. Itu bila mana orang itu nak menjelang meninggal, orang tu dalam keadaan azab dan sebagainya, maka kita baca surah Yasin. Jadi diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebab apa kita baca surah Yasin? Sebab dia surah Yasin adalah salah satu daripada Al-Quran. Jadi ketika mana Al-Quran dibacakan, maka rahmat dan ketenangan diturunkan serta ada berkat menyelimuti si pembaca dan juga orang yang mendengar. Jadi ada keberkatan baca surah Yasin waktu orang nak mati. Yang pertama, berkat bagi orang yang baca. Yang kedua, berkat bagi orang yang duk dengar. Kedua-dua dapat berkat. Oleh itu, jika surah Yasin dibacakan di hadapan orang yang sedang nazak dalam keadaan sakaratul maut, Allah akan memudahkannya menghadapi penderitaan nazak yang dahsyat itu. Ini dia. Nazak nak mati, sakit nak mati ni Allah mudahkan.
Surah Yasin secara khusus disebut dalam hadis ini kerana memiliki keistimewaan, iaitu ia merupakan jantung Al-Quran, seperti mana yang disebut dalam hadis lain, dan jantung sesuatu itu mempunyai rahsia yang khusus. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi bacalah Yasin bila mana seseorang yang nak meninggal dunia. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keutamaan surah Yasin dan juga sunat membacakan di hadapan orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Dan hikmah membaca di hadapan orang yang sedang menjelang kematian ialah dia berada dalam keadaan hati yang lemah. Orang yang nak mati ni hati dia hati yang lemah. Baik. Sedangkan hatinya ketika mana sedang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya sedang lemah bila mana nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika dibacakan surah Yasin, maka hatinya kembali menjadi kuat dan keyakinan terhadap agama menjadi kuat dan kembali menjadi rindu dan kasih, rindu dengan kisah tentang keadaan-keadaan pada hari kiamat. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan sekalian. Jadi bila mana seorang itu hati dia lemah, maka bila dibaca surah Yasin, maka sebenarnya dapat menguatkan hati dia kembali. Sebab itulah kita baca Yasin pada orang yang nak meninggal dunia. Dan sebelum ni saya dah sebut, selain pada Yasin, maka kita baca surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd satu daripadanya. Wallahu a'lam. Baik, takat itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mudah saja malam ni kita mengaji berkaitan tentang tanda-tanda orang yang nak mati. Iaitulah kening orang beriman ni, kening dia basah, berpeluh, basah kening dia. Dan kita belajar juga berkaitan tentang beri peringatan kepada seorang itu bila mana kita talqinkan kepada telinga dia tentang kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang kita pelajari. Baik, untuk yang dimuliakan Allah saudara ibu dan sekalian, saya tak sempat nak cerita lagi cara detail tu kaitan tentang talqin. InsyaAllah bulan depan kalau sempat kita akan ceritalah. Wallahu a'lam. Aku lihadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf kalau ada silap saya menyebabkan tentang terasa hati dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa 'anil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya wa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.